Bismillahirrahmanirrahim. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وهي أهل الكتاب يعني Yahudi dan Nasara, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan perkataan yang benar. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam itu hanyalah seorang pesuruh Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimah Allah yang telah disampaikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu, dan ia juga tiupan roh daripadanya, daripada Allah. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasah, dan janganlah pula kamu berkata Tuhan itu tiga. Intahu khairan lakum, berhentilah daripada mengatakan demikian, supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Innamallahu ilahun wahid, hanya sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu an yakuna lahu walad, Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah jualah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi pengawal yang mentadbirkan makhluknya. Ayat ini pula ditujukan kepada orang ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara. Selepas daripada ayat sebelum ini ditujukan kepada semua manusia, dan diminta daripada mereka, daripada semua manusia, termasuk juga Yahudi, termasuk juga Nasara dan musyrikin, diminta supaya beriman kepada Allah. Itu lebih mendatangkan faedah daripada mereka mempersekutukan Allah ataupun mereka mempertikaikan keesaan Allah, kenabian dan kerasulannya. Ayat ini dituju secara khusus kepada orang Yahudi dan Nasara yang namanya ahli kitab. Kita sebutnya dulu ahli kitab adalah satu seruan atas nama yang membayangkan mereka itu dihormati sebab mereka punya agama dan mereka punya kitab. Wahai ahli kitab, wahai orang yang ada kitab yakni kitab Taurat dan Injil. Sebutan ahli kitab ini sudah masuk sebenarnya Yahudi dan Nasara dalam ayat terdahulu. Tetapi secara khususnya mereka ini lebih diutamakan lagi kerana mereka mempunyai ilmu. Orang yang ada ilmu mesti diberi kepada mereka kedudukan khusus, sekalipun mereka itu kafir. Diberi kedudukan khusus kepadanya, iaitu lebih istimewa daripada kafir tetapi tidak punya ilmu. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas dalam perkara-perkara agama kamu. Melampaui batas bukan lambang kepada agama. Melampaui batas artinya bertentangan dengan kesederhanaan. Melampaui batas tidak sederhana. Melampaui batas dilarang keras di dalam agama. Jangan melampaui batas. Melampaui batas sama juga dengan tinggal agama. Karena apabila dihayati suatu agama dengan cara melampaui batas, bermakna mereka mengamalkan satu ajaran yang salah. Ajaran salah. Mereka mengamalkan sesuatu tetapi sebenarnya sama dengan orang yang tidak mengamal, sama dengan orang yang mengingkari juga. Kenapa? Kerana mereka mengamalkan dengan cara yang tidak betul. Islam mahu supaya agama ini dihayati secara wasati, sederhana. Dan sederhana ada kaedah-kaedah yang telah ditentukan. Ini prinsip dalam agama ini. Apabila suatu agama itu dihayati dengan cara yang keterlaluan, orang akan lari.
Okey lagi, tidak ada lagi keistimewaan agama padanya. Tidak ada lagi rahmah padanya. Tidak ada lagi kasih sayang padanya. Tidak ada lagi keindahan dalam satu agama. Tidak ada lagi. Sebab dilakukan dengan cara yang tidak betul. Dengan cara yang keterlaluan. Islam satu agama yang lambangnya ialah wasati. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan bagi kamu agama wasati. Umat ini umat wasati. Wasati artinya sesuatu yang berada di tengah dan ada dua pihak lagi. Kiri dan kanan. Dia berada di tengah. Apabila sesuatu itu tidak berada pada tengahnya, dia akan sengit. Dia akan berat sebelah. Mengapa? Kerana dia tidak berada di tengah. Islam mahu letakkan kalau itu di tengah supaya kiri kanan dapat diseimbangkan. Dilihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini semuanya seimbang. Semuanya seimbang antara langitnya dengan buminya, rezeki yang diberinya kepada manusia, umurnya, jangka hayatnya sesuai. Semuanya ini sesuai dan ada seimbang padanya. Dalam surah Ar-Rahman ayat menyatakan was-samaa'a rafa'aha. Langit Allah angkatnya, wa wada'al mizan, dan Tuhan letakkan neraca timbangan di antara seluruh alam ini. Jika masing-masing itu lari daripada keseimbangannya, maka sudah tentu langit sekerawala ini tidak dapat berfungsi dan akan hancur sama sekali sebab tidak ada wasati, tidak ada seimbang padanya. Demikianlah di dalam alam ini keseluruhannya dapat dilihat begitu, dan agama juga jika dihayati dengan cara yang tidak seimbang dia akan musnah. Manusia musnah dan tamadun tidak dapat dibina, akhirnya dunia ini pun sudah tiada, tidak layak hidup dengan sebab adanya manusia yang menghayati agama secara keterlaluan. Unsur keterlaluan ini sudah wujud sebenarnya pada zaman awal Islam dan terus berpanjangan sampai kepada hari ini. Unsur keterlaluan. Pada zaman Nabi SAW, beberapa orang datang meminta izin, menyatakan sikapnya mahu menghayati agama ini dengan cara keterlaluan. Tak mahu kahwin. Apabila mereka diberitahu bahawa Nabi berkahwin, Nabi makan, Nabi tidur, Nabi berjalan, Nabi buat ibadat, Nabi, dia semua sekali. Lalu mereka mengambil keputusan yang silap, tafsiran silap. Mereka kata itu Nabi. Nabi memang Nabi, dia boleh buat apa-apa pun, dia ada di pintu syurga. Kita orang bukan Nabi. Oleh kerana itu, saya katanya, aqumul laila wala anamu abadan. Saya akan qiyamul lail, beribadat pada waktu malam dan tidak akan tidur sama sekali sepanjang hidup. Itu yang pertama, dia 3 orang. Datang pula yang kedua kata ana aqumud dahra, saya akan puasa setahun. Kenapa? Kerana mahukan syurga supaya Tuhan Allah SWT berikan kepadanya dengan sebab amal ibadat yang kuat ini. Yang ketiga pulanya mengambil usul sikap tidak mahu kahwin sehingga akhir hayat. Sampai ke berita itu pada Nabi SAW, Nabi menyatakan tidak sama sekali. Tidak, sesiapa yang agama Islam tidak begitu. Agama Islam agama yang wasati, yang sederhana. Ada padanya tidur, beribadat malam, berbuka, berpuasa, berkahwin, semua sekali ada dalam ni. Inilah kehidupan Nabi SAW. Inilah cara hidup yang sederhana. Barang siapa yang tidak suka kepada semuanya ini, maka dia bukan daripada umatku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ini dia Islam. Ini dia Islam. Kemudian di dalam kita dapat lihat kesederhanaan ini dalam semua perkara. Dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dalam syariatnya, semua sekali. Dalam akidah kita lihat Islam adalah satu agama yang tidak percaya secara membuta tuli. Tidak, bukan khurafat. Bukan satu perkara yang kita rasanya kita mau percaya, kita percaya. Pada Islam asasnya kepada burhan, kepada dalil. Sehingga seorang yang mengaku Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa tapi tak boleh tunjuk dalil. Tak boleh nak tunjuk dalilnya. Orang kata satu je dalilnya. Satu macam mana? Satu macam mana tak boleh. Nak satu macam mana tak boleh. Tak boleh. Wujud kedah bakar barangkali bolehlah sebutnya, tapi wujud kedah bakar bukan dalil. Tak dalil. Jadi kalau tak boleh, Quran mahu burhan. Hatu burhanakum. Nyatakan dalil. Baru boleh. Dalilnya alam ini cukuplah. Cukup. Tapi tak boleh yang tu. Tak boleh. Mesti belajar. Dia belum lagi keluar daripada tempurung kejahilannya yang dituntut supaya beri dalil itu. Pasal apa? Pasal inilah dia Islam. Islam ada berada di antara agama yang khurafat,
agama khurafat yang tidak ada asal sama sekali padanya, dan tidak ada agama. Tidak ada. Yang ni mudah sangat percayanya. Khurafat punya saya buka-buka boleh percaya. Yang ni langsung tak percaya. Tuhan pun tak ada, Rasul pun tak ada, Nabi pun tak ada. Islam berada di tengah-tengah ni. Tuhan ialah satu. Satu kumpulan pula tak percaya adanya Tuhan, dan satu lagi pulanya satu kumpulan percaya kepada semua perkara, semuanya Tuhan. Tak boleh. Satu Tuhan. Islam datang. Satu Tuhan yang lain daripada itu makhluk. Kita lihat akidah di dalam Islam adalah akidah yang sederhana, akidah yang tidak percaya kepada perkara bukan-bukan, akidah yang tidak mudah percaya untuk dijadikan akidah. Begitu. Dalam syariat Islam juga menawarkan satu agama yang sederhana. Islam mengharamkan perkara-perkara yang tidak tayyibat. Islam menghalalkan tayyibat. Pada satu ketika, pada satu waktu, manusia mengharamkan ke atas diri mereka seperti Yahudi, lemak lembu, kambing dan sebagainya mereka haramkan kepada diri mereka. Al-Quran datang tayyibat dalam agama. Kulu minat tayyibat, makan yang baik-baik, wa'malu salihah. Islam juga agama wasati di antara dunia dan akhirat. Islam tidak menganggap orang yang mengambil dunia semata-mata bukan baik, orang yang mengambil akhirat saja bukan baik. Islam mahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia pun baik, akhirat pun baik. Dilihat kepada keseluruhan ajaran Islam ini, inilah dia satu agama yang layak untuk hidup, dan agama yang mengajar bahawa hidup ini ada lagi, akan berakhir dengan mati, dan ada hidup lagi selepas daripada mati. Inilah dia agama wasati. Agama yang sederhana. Agama ini tidak mengizinkan sesiapa pun selain daripada Allah untuk dipuja. Mengapa? Bila manusia memuja manusia sudah habis. Manusia sudah lupakan dirinya sendiri, kerana dirinya juga manusia memuja manusia. Memuja hanya puja Allah Subhanahu wa taala. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semuanya kepada Tuhan. Tasbihnya, tahmidnya, takbirnya. Jika ada kepercayaan boleh puja kepada makhluk, sebuah kubur keramat misalnya, puja makhluk, puja syekh dan sebagainya, semuanya ini bertentangan dengan dasar wasati, dasar kesederhanaan dalam Islam yang tidak mengizinkan makhluk untuk dipuja. Ayat ini menyatakan, wahai ahli kitab, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu, jangan kamu melampaui. Ahli kitab sama ada Yahudi ataupun Nasara, mereka melampaui batas. Pertama sekali orang Yahudi, mereka melampaui batas kerana menuduh bahawa Isa anak zina. Ibunya berzina. Satu keterlaluan dilakukan oleh Yahudi terhadap Nabi. Ini tidak boleh, ini satu keterlaluan. Yahudi menolak Isa bukan kerana anak zina, tetapi kerana darahnya. Kerana darahnya bukan darah Israel tulen. Bapaknya tidak ada, ibunya Maryam, ibunya Israel, tetapi bapaknya tak ada, tak boleh jadi bangsa Yahudi. Bila tak boleh jadi bangsa Yahudi, tak boleh jadi Nabi. Bahasa mahu Nabi itu Yahudi. Selain daripada itu pula, mereka boleh tuduh ibunya telah melakukan satu pengkhianatan, melakukan perzinaan, sehingga mereka tolak. Satu keterlaluan yang tidak boleh diterima sama sekali, dan bukti pun tidak ada, semata-mata kerana mereka ini menghinakan seorang yang telah dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Sekalipun Nabi Isa telah menunjukkan berbagai-bagai bukti bahawa dia adalah Nabi datang daripada Allah. Tak senang dengan keadaan ini, dan mereka bunuh. Kalaupun mereka tidak berjaya untuk membunuh, tapi pakatan membunuhnya mereka telah lakukan. Tapi kerana mereka gagal, satu keterlaluan. Ya ahlul kitab, la taghlu, jangan sampai melampaui begitu. Nasara juga melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka tidak hanya mengaku sebagai Nabi, tetapi mengangkat daripada Nabi sampai kepada peringkat Tuhan. Melampaui batas. Mereka katakan Isa anak Tuhan, Ibnu anak Tuhan. Mengapa mereka melakukan begitu? Mereka berakidah, mereka mempercayai anak Tuhan kerana malu. Nabi daripada manusia, kemudian mereka lantik Nabi, kemudian mereka angkatkan. Mereka puja Isa ni, angkat sampai kepada peringkat Tuhan, supaya orang kata Tuhan dia jangan main-main, Nabi dia Tuhan. Boleh berlaku. Marah sepanjang zaman manusia, mengapa puja syekh dia? Dia puja syekh dia, tak mahu letak pada satu peringkat yang sama dengan orang lain.
Syekh dia keramat, Syekh dia boleh berjalan atas laut, baca ayat Sibulina, boleh berjalan. Syekh dia boleh terbang, Syekh dia boleh pergi ke Mekah tiap-tiap hari, Syekh dia berbagai lagi. Pasal apa? Kalau tidak lebih macam orang lain, macam mana Syekh? Syekh buat apa? Dia akan sini. Siapa yang memuja? Murid-muridnya, pengikutnya, orang lain tidak. Orang lain tidak. Benarkah? Tidak benar. Tidak benar. Mengapa begitu? Keterlaluan boleh wujud. Mengapa? Kerana tidak mahu dirinya lebih rendah daripada orang lain, ketuanya lebih rendah daripada orang lain, ta'assub terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ayat menyatakan la taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampaui batas. Islam tidak boleh dihayati dengan kumpulan-kumpulan yang ta'assub begini. Kumpulan ta'assub dia boleh melahirkan manusia ganas, boleh melahirkan amalan, tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, boleh melakukan peperangan, boleh melakukan pembunuhan, boleh melakukan pemberontakan. Mengapa? Kerana ajaran mereka tidak sederhana. Mereka telah dipengaruhi oleh sikap ta'assub terhadap darahnya, puaknya, kumpulannya, bangsanya, semua sekali mereka boleh ta'assub. Ayat Al-Quran bimbang. Apabila keteladanan ini wujud, maka agama ini tidak layak lagi untuk hidup sebenarnya. Tidak ada. Agama ini boleh khulud, maknanya boleh kekal sampai kiamat dengan adanya orang yang sederhana. Dengan Islam itu dihayati secara sederhana. Bila dihayati dengan secara yang tidak sederhana, melampaui batas, Islam ini akan mati dalam perjalanan, di tengah jalan. Sebab itulah prinsip yang tidak boleh berubah di dalam Islam ini ialah sunnah Nabi. Sunnah Nabi, kemana pun anda pergi, mestilah balik ke pengkalan ini. Setiap zaman mesti ada lahirnya mujaddid. Setiap zaman. Mengapa mesti lahir mujaddid? Mujaddid dia berperanan membawa balik manusia yang ta'assub ini kepada sunnah Nabi. Inilah jalan yang sederhananya. Jalan yang sederhana. Apabila manusia tidak balik ke sini, maka artinya Islam sudah tidak asli lagi. Ajaran itu sudah tidak asli dan tidak ada kelayakan bagi agama itu untuk bertahan lebih lama. Sedangkan agama ini khulu namanya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kamu gulu dalam agama kamu. Gulu disebutnya lawan bagi wasati. Wasati artinya tengah. Artinya tidak keterlaluan, sama ada keterlaluan itu kurang ataupun keterlaluan itu lebih daripada sederhana, namanya wulu juga, tafarruf. Satu lagi namanya israf, kurang ataupun lebih. Kedua-duanya cacat dalam penghayatan agama ini. Lebih. Yang sederhana ialah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Bagaimana dia ditunjuk oleh Nabi, itulah dia sunnah. Kecenderungan di dalam Islam ini juga ada. Apabila dihayati dengan pemikiran yang tidak jelas. Dalam sejarah kita dapati ada orang yang buta matanya. Disebutkan buta matanya. Mengapa buta? Kerana mereka mengambil wudu. Wudu itu mestilah rata sampai kepada dalam mata. Ambil wudu mesti basuh buka dalam mata pun mesti basuh juga. Jadi setiap kali ambil wudu basuh biji mata. Maknanya begitu. Ada di antaranya. Islam ini adalah satu amalan yang tidak sederhana dan tidak boleh dihayati oleh semua orang. Dia seorang bolehlah nak ambil wudu macam tu. Anak murid boleh nak sapu, nak basuh air sampai dalam biji mata juga. Kita tak wajib macam tu. Tak wajib. Ada di antaranya yang berbagai-bagai lagi dilihat kecenderungan. Apabila mereka ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, maka mereka mahukan segala-galanya tanpa membeza di antara sunnah yang wajib diikuti dan yang sunnah yang merupakan adat yang tidak wajib diikuti. Nah, mereka tidak semua sekali cara berjalan, cara hidup, cara makan, cara tidur, semua sekali mesti sunnah Nabi. Padahal sunnah Nabi ini, perbuatan Nabi ada di antaranya yang berupa adat. Ada yang berupa ibadat. Mesti dibezakan di antara adat dan ibadat itu. Jadi penghayatan yang seumpama ini juga kelihatan sebagai tidak sederhana dan tidak sesuai untuk dihayati sepanjang zaman. Tetapi kadang-kadang orang melihat sederhana ini dengan kacamatanya sendiri. Pernah orang melihat bahawa azan pada setiap waktu. Pasal kampung dia azan waktu Maghrib dengan Isya aja. Subuh tak ada, Maghrib dengan Isya saja azan, yang lain-lain tak ada jemaah. Bila dihidupkan 5 waktu, hari semalam 5 waktu berjemaah, 5 waktu azan, melampau dia kata.
budak ni. Melampau. Pasal apa? Pasal dia buat waktu azan. Dia mahu maghrib saja. Maghrib saja, patut isya saja. Yang lain tak payahlah. Bising. Ya. Jadi ini juga, ini tafsiran sendiri pada perkara-perkara yang berupa agama. Islam mahu sunnah Nabi pada hakikatnya, dan sunnah ini juga boleh dibezakan di antara dua perkara, antara adat dan ibadat. Kemudian dalam ayat ini khusus kepada Nabi, kepada orang ahli kitab tentang agama masing-masing, dilarang supaya jangan keterlaluan. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa. Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya, wa la taqulu salasa, dan jangan kamu berkata tiga Tuhan. Intahu khairan lakum, berhentilah kamu daripada mengatakan bahawa Tuhan itu tiga, supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa, Maha Suci, Maha Esa. Subhanahu an yakuna lahu walad, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah jua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang menjadi pengawal untuk mentadbirkan makhluknya. Katanya fa aminu billahi wa rusulih. Oleh itu yakni oleh kerana Isa mempunyai sifat-sifat yang disebutkan itu, hendaklah kamu beriman kepada Allah. Iman kepada Allah tidak boleh dicampurkan sama sekali dengan salus, dengan tiga Tuhan ataupun dengan tiga dalam satu sebagaimana yang didakwakan itu. Beriman kepada Allah adalah suci daripada segala sekutu yang difahami, segala sekutu-sekutu yang dipilih oleh manusia untuk disekutukan dengan Allah. Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Iman kepada Nabi Isa dengan mengangkatnya sebagai Tuhan, itu salah. Itu tidak beriman kepada Isa itu sendiri. Beriman kepada Isa hendaklah beriman bahawa dia Rasul. Beriman kepada Isa hendaklah dia beriman bahawa dia lahir tanpa bapa, bukannya sebagai anak zina. Beriman kepada Isa artinya beriman kepada Nabi yang dikirim oleh Allah khusus untuk Bani Israel selepas daripada Nabi Musa AS. Katanya, fa'aminu billahi wa rusulihi, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Iman kepada Allah yakni iman kepada Allah yang Maha Esa, dan iman kepada semua rasul, tanpa membahagikan rasul itu ada rasul Bani Israel, ada rasul pula bukan Bani Israel, yakni rasul untuk orang Arab. Tidak. Pembagi, memilih-milih nabi. Beriman kepada setengah nabi tapi kufur kepada sebahagian yang lain, tidak boleh dianggap sebagai dia beriman kepada rasul. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Nabi Muhammad artinya hendaklah disertakan bersama iman kepada Rasul-Rasul yang telah dibangkit sebelum daripada Nabi Muhammad. Rasul seolah-olahnya, iman kepada Rasul artinya iman kepada satu sistem kerasulan sejak daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja. Hanya beriman kepada Nabi Muhammad, iman seperti mana yang disebutkan dalam hadis, Nabi Muhammad sebagai satu batu bata, sekeping batu bata pada satu bangunan yang besar. Bangunan yang besar tidak akan lengkap jika sekeping bata ini dicabut buang. Nabi Muhammad hanya sekeping batu bata pada satu bangunan besar, seolah-olahnya kedatangan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan sistem kerasulan pada manusia. Jadi dengan itu tidak mungkin sama sekali iman kepada Rasul, iman kepada sekeping batu bata pada satu bangunan yang besar. Tidak mungkin. Wala taqulu salasah, dan jangan pula kamu kata tiga Tuhan itu tiga. Tidak mungkin, tidak boleh, sebab tiga adalah tiga, satu adalah satu. Tetapi dalam ajaran Nasrani ini, ajaran Masihi, mereka ingin mendakwa bahawa mereka beriman kepada Tuhan satu, tapi satu dalam tiga. Mereka tidak mengatakan tiga Tuhan, tapi mereka katakan salus, bukan salasah. Salasah makna tiga. Tetapi mereka tidak percaya kepada tiga, mereka percaya kepada salus ataupun taslis. Taslis artinya tiga dalam satu. Kajian yang dibuat oleh setengah penyelidik bahawa perkara tiga Tuhan ini bukan perkara baru. Sebelum 4,000 tahun sebelum Masihi, 4,000 tahun sebelum Masihi, agama berhala beriman kepada tiga berhala, tiga Tuhan. Sampai kepada agama Buddha, sampai kepada seterusnya berhala itu tiga.
Ada adalah nama-nama yang disebut mereka. Kalau di dalam Buddha ni dia ada Brahma, ada Vishnu, ada Shiva. Ini Tuhan mereka. Dalam muzium hari ini pun dapat dikesani bahawa berhala yang mempunyai kepala tiga. Dalam falsafah Greek, mereka juga mendakwa bahawa Tuhan itu tiga. Ada Tuhan itu Tuhan di laut, Tuhan di langit, Tuhan di darat. Salah satu ilah, tiga Tuhan. Jadi kalau begitu, Tuhan tiga ini telah mempengaruhi agama Kristian, sehingga mereka juga ingin mendakwa bahawa mereka juga tidak kurang daripada agama-agama lain. Mereka juga mempunyai Tuhan tiga. Seolah-olahnya Tuhan satu keaiban bagi mereka pada ketika itu. Lalu mereka juga terus mendakwa bahawa kami pun tiga juga, iaitulah Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ini pun sebenarnya bukan satu nama yang kerap disebut dalam Kristian, tetapi dalam Yahudi nama Ruhul Qudus ini mereka mengambil daripada agama Yahudi untuk disebut bunyi sedap sikit, Ruhul Qudus. Jadi oleh kerana itu, kepahaman bahawa salus tiga ini adalah satu kepahaman yang dibawa daripada luar. Hakikatnya ajaran Nabi Isa AS adalah ajaran Tauhid, dan sejarah menyatakan 2 abad yang pertama ajaran ini kekal di atas Tauhid lagi. Sehinggalah datang abad yang kemudiannya, penganut agama Kristian ini telah mengalami berbagai-bagai tekanan daripada penjajah pada ketika itu. Lalu mereka turut terpengaruh dengan agama-agama luar, agama kepercayaan Brahma, kepercayaan Buddha, Hindu dan berbagai-bagai lagi. Seorang penulis menyatakan dalam agama Kristian ini, mujaddidnya, dalam setiap agama dia ada mujaddidnya. Islam ada mujaddid. Peranan mujaddid ini ialah membawa balik pengikut ni kepada kepercayaan asal. Kepercayaan asal. Di dalam agama Islam dia ada mujaddid dia. Mujaddid Muhammad Abdul Wahab dianggap sebagai mujaddid. Yang kita kata Wahabi itu dia mujaddid. Dia bukan satu mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Dia mujaddid. Tetapi mujaddid pada zamannya dia membaharui. Bukan membaharui ini maknanya bawa satu ajaran baru, tidak. Membaharui ini artinya bangunan yang sedia ada disapu cat balik, supaya kelihatan dia sebagaimana kelihatan bangunan ini baru seperti asalnya. Itu namanya tajdid. Dalam sejarah Islam, mujaddidnya begitu ramai. Imam Al-Ghazali malah dalam setiap 100 tahun adalah datang seorang mujaddid. Dia tak boleh lebih daripada 100 tahun. Kerana bila lebih daripada 100 tahun ini, manusia sudah lari daripada asalnya. Maulah datang seorang yang kuat untuk mentajdidkan semula. Jadi dipercayai di bumi Hijaz, tajdid memerlukan ke dalam bahagian Tauhid. Tauhid ini perlu ditajdidkan daripada sebarang syirik. Jadi dilihat Muhammad bin Abdul Wahab sebagai mujaddid oleh setengah orang. Setengah orang pula menganggap dia mujaddid, dia bukan mujaddid. Dia berbagai-bagai lagi lah. Itu pun tidak jadi suatu perkara yang aneh. Setiap orang mesti ada musuh dia. Ada musuh, ada kawan dan ada lawan. Tak ada orang yang datang ke dunia ni datangnya rehat semua penyokong dia semua. Tak ada penyokong, ada pembangkang dia. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini salah seorang daripada ulama kita yang pembangkangnya ramai. Dan penyokongnya juga ramai. Itu hakikat. Dalam ajaran Kristian juga ramai mujaddidnya. Antara yang saya bacanya nama Augustine dalam bahasa Arabnya disebutnya begitu. Dia juga mujaddid tapi tak berjaya membawa pengikut-pengikut Masihi ini kepada satu Tuhan. Kerana taslis sudah begitu mendalam dan amat disukai oleh pengikut-pengikutnya. Kerana jika mereka mendakwa menerima sebagai Tuhan itu sebagai satu, mereka menganggap mereka ketinggalan daripada perkembangan tamadun dunia. Mereka ketinggalan daripada agama-agama lain yang masing-masing mempunyai tiga Tuhan. Seolahnya begitu. Sedangkan dalam agamanya sebagai satu Tuhan. Ini satu kelemahan. Seolahnya begitu. Kemudiannya, wala taqulu salasah, jangan kamu berkata tiga, intahu khairan lakum. Berhentilah daripada mendakwa Tuhan itu tiga. Anak, Bapa dan Ruhul Qudus. Berhenti,
khairan lakum, itulah lebih baik bagi kamu daripada kamu meneruskan kepercayaan kepada taslis ataupun trinity itu. Innamallahu ilahun wahidun, sesungguhnya Allah hanya Tuhan yang satu sahaja. Tiada anak baginya, tiada bapa baginya, tak ada. Allah Subhanahu wa taala hanya satu, wahid. Wahid, ahad, ini yang satu sajalah. Cumanya dia perkataan itu dari sudut maknanya dia ada sedikit. Ahad sifat, wahid isim. Innamallahu ilahun wahid. Dalam bahasa Arab pula, apabila disebut innama, satu ungkapan yang bermula dengan innama, dia membawa arti tak boleh masuk ke lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu saja, yakni satu pada uluhiyahnya, pada rububiyahnya, pada asma dan sifatnya. Satu. Subhanahu an yakuna lahu walad, maha suci Allah daripada bahawa ada baginya anak, sebagaimana didakwa oleh Kristian, oleh Masihi, bahawa Isa itu anak Tuhan disebabkan dia datang, dia dilahirkan tanpa bapa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada akidah ini. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, baginya, yakni bagi Allah langit dan 7 petala langit dan 7 petala langit. As-samawati maknanya langit-langit, wa ma fil ardi dan barang yang ada di dalam bumi. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan anak, mencari anak, takkanlah dia dapat Isa. Isa dia ada lagi barang yang ada dalam langit, yang ada di bumi lebih besar lagi. Mengapa dia ambil Isa sedangkan Isa mempunyai kelemahan-kelemahan yang begitu banyak? Ambillah yang lain. Jadi oleh kerana itu, manusia seharusnya bijak dalam menentukan hak Allah Subhanahu wa taala itu. Anak adalah sesuatu yang lemah dalam kepercayaan orang Arab dan orang Kristian. Anak, sebabnya apabila seorang mempunyai anak, semangatnya sudah tumpul, keberaniannya sudah hilang disebabkan dia mempunyai anak. Jadi kalau begitu, mengapa sesuatu yang kamu tak suka kamu letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang itu berani apabila dia tidak mempunyai anak, dia tak ada keluarga, dia boleh berani tak balik ke rumah, balik kalau tak balik ke rumah tak apa, dia boleh naik motosikal laju, dia boleh pandu motorkar dengan laju. Pasal apa? Kalau mati pun tak apa. Tapi ni ingat, di rumah ni 5 orang anak kecil-kecil ni, isteri pun laginya, anak-anak lagi ada, slow sikit lah, bimbang-bimbang takut mati, siapa nak bela anak? Begitu kita berfikir, artinya manusia bila sudah mempunyai keluarga, bila mempunyai anak, dia jadi seorang manusia yang pengecut. Jadi oleh kerana itu, setengah ulama kita pun ada yang tak mau kahwin. Tak mau kahwin bukan kerana tak suka kahwin, tapi kahwin dia boleh membantutkan, boleh menghalang perjuangan. Ramai kalau nak sebutnya, mereka lebih suka hidup dengan mak saudara dia. Mak saudara, antaranya Imam At-Tabari, antaranya Zamakhsyari, antaranya banyak lagi yang mereka memilih untuk hidup berkeseorangan, kerana bila berkeluarga mereka jadi penakut, jadi pengecut. Jadi itu juga yang setengah orang dalam Kristian juga menganggap begitu. Tapi aneh apabila mereka mengatakan Allah pula mempunyai anak, sedangkan Allah menyatakan dalam ayat ini Tuhan punyai barang-barang yang ada di dalam langit dan bumi, lebih gagah dan lebih kuat, lebih berani daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai bukit, mempunyai guruh, mempunyai langit, cakrawala, alam seluruhnya. Itu sepatutnya jadi anak Tuhan, sebab dia lebih kuat lagi. Ini Isa tak kuat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ayat ni ayat menayangkan kuasa. Kuasa. Tuhan adalah seorang yang mempunyai kuasa. Zat yang mempunyai kuasa, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Qahir. Tetapi manusia apabila mereka dipengaruhi oleh unsur-unsur luar, tanggapan mereka salah terhadap Tuhan, sehingga boleh meletakkan Tuhan segala sifat-sifat yang lemah baginya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kepunyaan Allah apa yang ada di dalam langit. Langit di sini diberi jamak. As-samawat jamak kepada samaun. Samaun satu langit. As-samawati beberapa langit. Maknanya langit ni banyak. Tapi sebaliknya pula, ma fil ardi, barang yang ada dalam bumi. Al-ardu mufrad, satu, jamak kepadanya aradin. Jadi ini juga memberi kepada kita satu tanda tanya, mengapa langit itu banyak? Mengapa bumi itu satu? Apakah langit ini mempunyai tujuh petala langit itu, sebab itu maka dia as-samawat, dan bumi tidak mempunyai petala bumi tak ada? Boleh jadi begitu.
Ataupun boleh jadi juga bahawa tabiat langit itu lain daripada tabiat bumi. Langit lain susunannya daripada susunan bumi. Bumi satu saja, jika dikatakan 7 lapis bumi adalah lapisan bumi, tapi dia tidak merupakan sesuatu yang berasingan antara satu dengan lain. Tetapi langit tidak. Langit samawat, langit-langit. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah untuk menjadi pengawal bagi sekaliannya. Satu Tuhan pun sudah cukup sebenarnya untuk mengawal. Tuhan tak perlu kepada Tuhan anak, Tuhan bapa, roh, tidak perlu kepada semuanya itu. Cukuplah satu sahaja. Sebab bila ramai sudah tentu bilangannya begitu ramai, tidak akan dapat mentadbirkan alam ini dengan sempurna. Sebab Tuhan dengan Tuhan itu sendiri sudah tentu jika pembahagian kuasa antara satu dengan lain, maka ini tanda bahawa Tuhan itu lemah. Oleh kerana itu Allah dalam ayat ini menyatakan satu Tuhan sudah cukup untuk mentadbirkan alam ini. Begitulah ayat memberi suatu jawapan yang tegas bahawa salus taslis itu, trinity itu satu perkara yang boleh dianggap dongeng sebenarnya di dalam agama Kristian, agama Masihi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, kepunyaan Allah apa yang ada di dalam langit. Langit di sini diberi jamak. As-samawat jamak kepada samaun. Samaun satu langit. As-samawati beberapa langit. Maknanya langit ni banyak. Tapi sebaliknya pula ma fil ardi, barang yang ada dalam bumi. Al-ardu mufrad, satu. Jamak kepadanya Arabi. Jadi ini juga memberi kepada kita satu tanda tanya, mengapa langit itu banyak? Mengapa bumi itu satu? Apakah langit ini mempunyai tujuh petala langit itu, sebab itu maka dia as-samawat, dan bumi tidak mempunyai petala bumi tak ada? Boleh jadi begitu. Ataupun boleh jadi juga bahawa tabiat langit itu lain daripada tabiat bumi. Langit lain susunannya daripada susunan bumi. Bumi satu saja, jika dikatakan 7 lapis bumi adalah lapisan bumi, tapi dia tidak merupakan sesuatu yang berasingan antara satu dengan lain. Tetapi langit tidak. Langit samawat, langit-langit. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah untuk menjadi pengawal bagi sekaliannya. Satu Tuhan pun sudah cukup sebenarnya untuk mengawal. Tuhan tak perlu kepada Tuhan anak, Tuhan bapa, roh, tidak perlu kepada semuanya itu. Cukuplah satu sahaja. Sebab bila ramai sudah tentu bilangannya begitu ramai, tidak akan dapat mentadbirkan alam ini dengan sempurna. Sebab Tuhan dengan Tuhan itu sendiri sudah tentu jika pembahagian kuasa antara satu dengan lain, maka ini tanda bahawa Tuhan itu lemah. Oleh kerana itu Allah dalam ayat ini menyatakan satu Tuhan sudah cukup untuk mentadbirkan alam ini.